fi i'tibarat. Sebahagian ulama mengungkapkan hadas tu kepada dua sebab lain, ambilan dan ambil kira. Sebab kan hadas dua saja, itu hadas kecil dengan hadas besar. Hadas itu iaitu pertama hadas yang melibatkan sebahagian anggota. Maka nak hilang hadas tu dengan bahawa ambil ayat sembahyang. Satu lagi hadas menyebabkan kena mandi sekalian badan. Sebab tu hadas tu dah dua. Hadas pertengahan pun mandi sekalian badan juga kan. Sebab tu dikira dua. Sebab tang kita nak hilangkan hadas tu, nak kena mandi, itu besar. Kalau hadas kecil tak perlu sampai peringkat mandi, memada dengan kita ambil wuduk saja. Sebab tu dikira dua. Ni hak tiga bahagian ni. Hak tiga bahagi ni, pasal apa dibahagi tiga ni? Sebab dia ambil kira benda yang haram dengan sebab hadas tu. Hadas yang kecil dia tak panggil hadas sedikit, dia panggil hadas kecil. Apa makna hadas kecil? Hadas yang mana sedikitlah perkara yang haram dengan sebab hadas tu. Itu nama hadas kecil lah. Kecil dengan makna sedikit. Yakni apa maksud hadas kecil di situ? Sedikit tu yakni berbanding dengan hadas yang dua lagi. Dia sedikit dengan banyak, dia kena ada tanzir. Nak kata sedikit tu nak guna semana. Yang bila duk kata sikit tu, saya boleh lah sikit. Tak ada yang kata boleh sikit tu hang adu tang mana kan. Nak kata banyak tu adu tang mana. Nak adu dengan hak gu dia satu lagi tu. Hak satu lagi dia banyak lagi benda yang haram. Berbanding dengan hak tu, dengan hak ni lebih sedikit. Maka ulama kata dipanggil hadas yang kecil kan, hadasan asghar. Hak ni lah diitlak dalam kitab-kitab fiqh. Bila disebut apabila berhadas, maka dimaksudkan daripada hadas tu iaitu hadas kecil. Kalau hadas besar disebut sekiranya orang yang berhadas besar, maksud hadas besar sebab dia terserah. Tapi kalau dia itlak dan bermula orang yang berhadas, maksudnya hadas kecil. Di istilah dia begitu dalam kitab-kitab Jawi dan juga kitab Arab pun macam tu jugalah. Kaedah-kaedah. Sebab kita nak baca kitab ni kena faham murad istilah fuqaha. Bila dia itlak lagu ni apa maksud? Dia itlak lagu ni apa maksud? Dia ada istilah dia. Di kulli ta'ifatin istilahun la musyahada fil istilah. Kaedah dia begitu. Baik, sedikit tu banyak mana? Sedikit barang, yakni perkara-perkara yang haram dilakukan lah dengan sebab, dengan ada, yakni dengan sebab ada dia hadas kecil tu. Sedikit perkara yang diharamkan kita lakukan. Barang yang haram dilakukan lah, mana kita tak boleh buat. Tak boleh buat tu pasal apa? Dengan ada, yakni dengan sebab ada hadas tu. Apa hadas yang kecil tu? Iaitu yang kata hadas kecil tu tiada air sembahyang. Tak ada air sembahyang. Berapa yang kata sikit tu? Mana? 4. Apa dia 4 tu ni kan datang. Maka haram dengan ada ia hadas kecil tu 4 perkara jua, ni 4 perkara sahaja. Tak banyak lah berbanding dengan hanu lebih. Hadas pertengahan, hadas besar tu lebih. Ni hadas kecil mana 4 saja benda yang Allah haram ke atas kita lakukan dan kita kerjakan. Mana? Pertamanya sembahyang. Bila itlak sembahyang masuk belaka, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang jenazah. Semua jenis sembahyang. Dia itlak. Kaedah fiqh bila diitlak pakai makna itlak. Pakai bila dia muqayyad pakai makna muqayyad. Tapi bila khilaf di antara itlak dengan muqayyad, mutlak dengan muqayyad, pakai muqayyad. Kaedah dalam ulum Quran pun begitu. Ada ayat yang itlak, ada ayat yang muqayyad. Fatahriru raqabah. Ada ayat yang fatahriru raqabatin mu'minatin. Ada nak pakai hak mana? Memada tak kalau kita tahriru raqabah sahaja walaupun tidak mukminatin. Tu kena ngaji dalam ulum Quran. Kadang-kadang ayat tu dia tak ulang sebut. Kadang-kadang dia ulang sebut sebab lain. Payah ulum Quran ni. Senang nak faham ayat Quran. Kita pakai mencedok ni dia dalil. Macam dia boleh istimbat hukum kan. Ngaji ulum Quran ni orang baca tasyad tak boleh main kita. Kan tengok nak dia baca. Lari kaedah. Kan. Boleh tahu lah. Tak ayat ni Allah Subhanahu bergoncang tungkat-tungkat tu dia punya ceramah. Padahal kita tengok tahu apa faid. Lari kaedah banyaklah ni.
Tasik bang ayat tu cerita murak kat lain. Banyak orang tengok tasik tu kadang segan nak tengok. Tengok. Hush, bohong lah. Sekali tu. Bagi apa hujah Quran, penampakan yang saya nampak daripada firman Allah. Cish. Nah, tak lepas. Nah, tu sembahyang yang pertama haram. Sembahyang ni ijma'. Maksud dia sembahyang mayat tak boleh. Walaupun ada qaul dhaif mengatakan boleh, tapi qaul dhaif tu mardud. Imam Muhibbut Tabari, Imam Tabari mengatakan Ibnu Jarir bukan Tabari, Imam Jarir mengatakan boleh sembahyang jenazah kalau tak ada ayat sembahyang. Itu qaul tu ditolak oleh jumhur ulama. Maksudnya tidak ada ulama lain yang menyokong pendapat dia bersangatan dhaif. Bukanlah bila kata ada khilaf boleh buat amal langsung. Tak. Nak tengoklah dia muqabil bagi qaul mana. Panjang ceritalah dalam kaedah kita nak memahami qaul-qaul yang boleh buat amal tu. Ni maksud dia tak boleh sembahyang ni selain daripada orang yang faqidu tahurain dan daimul hadas, kecuali dua tu tu kalau hadas kecil pun sah sembahyang dah. Orang yang daimul hadas kan, salisil baul, salisil rih, tu termasuk daimul hadas. Mana ayat kencing tak keluar sedia. Dia cuma perlu tahafuz bila masuk waktu, basuh, tahafuz, ambil ayat sembahyang, segera sembahyang. Keluar masa tu dimaafkan. Pada asal dia tak boleh, tu dimaafkan lah. Yang kedua faqidu tahurain, tak ada ayat sembahyang pun kena sembahyang. Dua tu je. Dan barang yakni ibadat yang pada makna yakni pada hukum sembahyang. Lagu mana ibadat yang pada makna sembahyang, pada hukum sembahyang ni? Seperti sujud tilawah. Dia panggil sujud sebab bacaan. Itu kita maklum. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i disunatkan kita sujud tilawah. Sujud tilawah ni boleh berlaku di dalam sembahyang dan boleh berlaku di luar sembahyang. Asin pun boleh, dalam sembahyang pun boleh. Iaitu kita membaca atau mendengar orang membaca mana-mana satu atau sekalian daripada 14 ayat sejadah. Fi suwaris faidatun fi suwaris sujudi nazamtuha kadurri fil uqudi fil insyiqaqi sajdatun wal isra' wa sajdatun tanzilu summa iqra'. Itu dia dalam syair ada sebut. Panggil surah-surah yang ada ayat sejadah padanya. Kena ngaji ulum Quran. Baik syair aturan surah ni cukup sedap kan. Yang Sayuti jaguh sungguh sunnah itqan. Sedap mengaji syair dah. Bab ayat-ayat dia nak bagi kita ingat berapa ratus masalah. Dia buat syair, dia tak tahu nak ingat syair tu pun satu pasal kau kita ni. Ngaji ngaji ulum Quran ni sedap. Memang payah. Pipuih lah kita ngaji tengok ulama. Sedap. Berbahas. Tu sujud tilawah. Sujud sebab membaca salah satu daripada ayat tilawah. Dalam mazhab Syafi'i ada 14 tempat. Sama ada kita baca tu dalam sembahyang ataupun kita baca tu di luar sembahyang. Sama ada orang yang membaca ataupun orang yang mendengarnya. Walaupun yang membaca itu tidak sembahyang, tetapi yang mendengar tu sembahyang, pun sunat sujud. Tak apa duk baca tu kita duk tanya sampai ayat sejadah sunat sujud. Sampai tahu tu tuntut kita sujud tilawah. Dan jangan cerita lah buat sujud tilawah ni. Ustaz, kalau kita tak ada wuduk, tak boleh. Tak boleh. Kena ada. Kita dengar. Tak boleh. Tu yang kata tak ada sembahyang tak boleh buat. Pasal dia daripada hukum sembahyang. Dia sama macam masuk sembahyang. Tapi sekadar subhanallah walhamdulillah ucap macam tu pasal tak ada wuduk. Sunat ambil. Tak hasil. Dia yang hasil sembahyang tahiyatul masjidnya. Dia masuk dalam masjid, pengajian telah dijalankan ataupun ada sebab-sebab yang tak boleh kita solat tahiyatul masjid. Sunat kita tahu subhanallah hamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil azim 4 kali. Imam Ghazali kata menyamai, mengimbangi sembahyang 2 rakaat. Terlepaslah makruh. Di tilawah tak boleh, dekat zikir itu tak boleh. Dia tak menampung tempat sujud tilawah.
Dia kalau tak semayang, tak pemik semayang kan lah. Ha. Dia tak ada mualat lah. Kau mualat lah. Antara dia baca tadi, kita nak semayang ni. Macam kita di luar, kita dengar dia semayang. Kita nak ambil tilawah tapi tak ada wudu. Kita boleh pemik semayang. Dia jangan lama penceraian. Ada juga. Ada penceraian mana kita terlepak pergi ambil tu kira tak sengkang lama sangat lah. Boleh sujud boleh. Syarat mualat juga lah. Jangan lama ya. Dengar pagi tadi petang baru nak sujud tak ada. Kalau kita baca Quran Ustaz, kalau sampai tempat tu surah. Sunat sujud. Oh, Nabi sendiri buat lagu tu, kana yaqra'ul Quran fayaqra'u surata fiha sajdatan fayasjudu wa nasjudu, sahabat kata dari hadis Imam Bukhari. Sampai tang ayat yang ada berkenaan dengan sujud, Nabi sujud. Wa nasjudu ma'ahu, kami pun sujud sekali dengan Nabi. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatihi, sehingga semua sampai kepada kami tengok habis para sahabat lain pakat letak dahi ke semua. Dalam hadis Imam Muslim juga, fi ghairi salatihi, Nabi sujud juga selain dalam sembahyang pun. Itu fuqaha kata sujud tilawah ini disunatkan juga walaupun kita tak sembahyang. Dan bukan hanya dalam sembahyang. Luar sembahyang pada tu dia asin tu. Hak ni yang kata fi makna sembahyang ni. Kan hak dalam sembahyang memang dah sembahyang dah kan. Nak kira buat sujud tilawah. Boleh kalau kita sembahyang pun kita nak sujud tiap-tiap kali sampai tilawah boleh. Sampai tilawah sujud, sampai tilawah sujud, sampai tilawah sujud. Dan boleh kata Imam Zakaria Al-Ansari, kita himpun sujudlah sekali boleh. Dalam syarah Raudut Talib yang bernama Asnal Matalib, Imam Zakaria Al-Ansari sebut. Ataupun dalam kitab Bujarmi Syarah Fathul Wahab, dalam tu ada sebut. Manhajut Tulab, syarah dia Fathul Wahab, kan hasyiah dia Bujarmi Fathul Wahab, ada dalam tu dia sebut boleh himpun buat sekali sujud. Baca habis Quran sekali sujud. Soalan dia, kita baca sebuah Quran kah tu rakaat? Kalau baca Sayyidina Osman selalunya khatam Quran satu rakaat, satu kali khatam Quran. Dua rakaat, dua kali khatam Quran. Wa kana yaqtimul Quran fi kulli rakaatin. Imam Abdul Wahab Sya'rani kata Sayyidina Osman selalu sangat khatam Quran satu rakaat, satu kali khatam, satu rakaat sekali khatam. Kurang sikit dua rakaat sekali khatam. Kurang pada tu jarang. Payah kan. Jadi khalifah sama dia khalifah tak dia khalifah. Dalam kitab Tabaqat Kubra Imam Abdul Wahab Sya'rani disebut. Itu rupa masalah kita tak hafal Quran ni kulhu tu Kifiat dia kalau yang luar semayang tu mana berdiri Ustaz? Duduk apa? Oh tu. Duduk saja aku sujud syukur tilawah kerana Allah. Allahu Akbar. Turun sujud. Duduk beri salam. Tak banyak. Dia terus sujud apa? Allahu Akbar tu terus sujud. Kita Allahu Akbar tu terus sujud. Allahu Akbar turun tu ada kena berhenti lah. Allahu Akbar baru turun. Tak boleh Allah, tak boleh. Tetap Madinah dia kena berhenti. Allahu Akbar. Dia kena asin. Baru kita Pasal itu takbiratul ihram. Niat tu kena Saja aku sujud syukur kerana Allah. Saja aku sujud syukur, saja sujud tilawah kerana Allah. Tu sujud tilawah. Habis itu. Dan sujud syukur. Sujud sebab syukur. Syukur apa? Yang pertama, li hujumi ni'mah, dengan sebab mendapat nikmat yang zahir. Nikmat yang zahir. Apa-apa saja nikmat yang kita dapat. Tu sebab sujud syukur. Ni pun kena ada ayat sembahyang tak? Sujud sebab syukur. Syukur sebab apa? Syukur sebab hujumun ni'mah. Di hujumin ni'mah dapat nikmat. Kan tengok beri mendapat 2,000. Sujud syukur. Yang mana tu? Direngkan bola ke? Direngkan bola gol. Mak tu kan nikmat pun. Kebanyakan tengok kat pandang. Tak kenal. Dapat bini ke apa ke, cari boleh. 3 tu sujud syukur dan depan pak mentua.
Nikmat. Syukur juga dapat kasam. Nikmat yang besar. Dekat perkasan dengan TO tak jadi. Au indifa niqmah ataupun tertolak bala. Orang lain pakat kena Covid, kita tak kena. Suap-suap teh negatif, sunat sujud syukur. Ni hamba yang mengenang Allah. Kita nak tahu kita mengenang Allah, makna mengenang jasa Allah, bini nak beranak kau dengar-dengar selamat. Alhamdulillah. Sujud syukur sunat. Dengar-dengar pakat Covid, suap test pi. Tengok dia negatif, sujud syukur. Indifa ini. Ha? Anak saya kuarantin. Positif. Positif. Betul? Kena kuarantin ke hospital. Hospital semua kena test. Betul? Tapi negatif. Sujud syukur. Tapi dah lepas lah. Janganlah, tak lama tak mau dah. Au ru'yati mubtaliin ataupun dengan sebab tengok orang kena bala. Tengok depa pakat kena Covid ramai, kita sujud syukur pasal apa? Pasal aku tak kena. Sujud syukur. Tapi hak tu ulama kata jangan pergi sujud depan dia. Balik-balik. Hang kena apa? Covid positif. Allahu akbar. Awak hang buat apa? Sujud syukur pasal apa? Sebab hang kena aku tak kena, tak boleh aku tu. Kita pergi ziarah orang sakit pun tengok orang sakit sunat sujud syukur pasal kita sihat. Jarang buat kan. Tu. Tapi orang kena bala ni jangan sujud depan dia, lah kecil hati dia kan. Dan kita bila tengok kau ni tak apa. Hang dalam sujadah weh. Dia pun kita apa sujud dia. Hang buat apa weh? Mujok aku tak jadi hang. Dia kata haram hang pergi balik bang. Tak boleh lah, kesian kat dia kan. Tak boleh. Pergilah sujud tahu mana-mana. Itu indifa niqmah, kita terhindar, selamat daripada bala ni Covid ni. Orang ni bukan kena habis ke tu kita tak kena sujud. Kan, mengenang, mensyukuri nikmat Allah. Au fasiqin atau melihat orang fasik. Tengok orang buat fasik yang mu'lin, fasik yang terang. Kan, tengok lepas terang-terang buat jahat. Kita sujud syukur, mengujuk aku tak jadi ke tu. Tu sunat tu. Kan. Ambil tahu lah buka dalam kitab Abu Jeremy Iqna. Dalam tu je serta banyak. Iqna pun ngaji sedap. Bu senak kan. Kena payah. Payah daripada anak ni. Dia tebal. Satu kulit tebal tu, 4 kulit. Dia. Ngaji ada ujung tak habis. Tak babalah. Babalah kata, dia baca kediri. Sakut mana tanya baba. Sengap gitu kita nak ngaji. Kalau macam yang Covid tu, walaupun macam sekarang ni dia tengah Covid, sujud boleh juga. Tengok kawasan. Orang jiran ke apa kena tak ada. Tengok kawasan sekitar. Macam tu lah ni pun boleh lagi. Pasal bala tu masih sebab tu masih ada. Sebab masih ada lah. Sunat sujud. Jadi dia tak ada kait dengan mana-mana. Dia kalau habis dah tu lama pun nak buat tak boleh. Pasal Covid tu ada lagi. Mujur orang kita syukur. Mujur lah tak main kat belah kita ni. Kan. Sunat tu. Tengok orang pasik kau tu. Tengok orang buat jahat kan. Contohlah rakyat betina mujur kita tak jadi dia. Lalu tengok puak tu duk main judi. Joklah aku tak jadi lagu tu. Kan. Tapi orang yang pasik ni ulama kata wa yazharuha bi sujud dekat dia. Sunat. Wa yazharuha lil fasiqi. Dan hang sembahyang boy tau ni tak sembahyang sujud syukur. Pasal apa? Mujur aku tak jahat aku hang. Tapi ulama kata illam yakhif dararuhu. Kalau tak takut dia menabuh kalau menabuh tak boleh. La lil mubtaliin, tak boleh lah kalau orang kena bala, jangan li alla yata'azza, itu menyakiti hati dia. Orang yang dalam musafir pun sunat. Kan kita nak musafir naik kereta nak pergi tengok adik-beradik teruk. Lepas tu pun mai, "Hai, alhamdulillah lah boleh keluar dari ICU." Walaupun yang dapat nikmat tu orang lain, bukan nanti kita. Kan keluarga kita ke, kan negara kita. Mujur ribut taufan melanda seluruh Asia kecuali Malaysia. Syukur. So kita selamat. Tu panjang perbahasan bab syukur. Dia ada doa dia. Kalau sujud sebab tengok orang pasing ada doa dari Imam Ghazali aja. Kalau tengok orang yang sakit ada doa dia kita baca dalam sujud, bukan subhanallah wa bihamdihi. Kan? Ada doa dia. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud syukur. Jangan cerita sentuh menyang-menyang kan. Kaifiat sama lah. Kaifiat sama. Dan baca khutbah
Tapi khutbah tu bagi sembahyang Jumaat lah. Sebab khutbah yang wajib hanya khutbah Jumaat saja. 10 khutbah lagi itu khutbah sunat. Hak tu hanya sunat sahaja ada ayat sembahyang. Mana kita baca khutbah raya kentut pun tak apa, tak payah ulang. Yang kena ulang baca daripada awal balik khutbah Jumaat sahaja yang disyaratkan bersuci. Itulah di antara beberapa perkara yang diharamkan dengan sebab tidak ada ayat sembahyang, duduk di bawah sembahyang. Dan keduanya perkara yang haram lagi dengan sebab tak ada ayat sembahyang, tawaf. So tawaf sini sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat, tawaf qudum kan. Sunat bagi orang yang masuk Masjid Haram, kan, bagi selain daripada masjid ni, Masjid Nabawi sunat sembahyang. Kalau Masjid Haram sunat kita tawaf, dia panggil tawaf qudum. Itu sunat. Kalau tak ada sembahyang, tak boleh tawaf. Tawaf fardu ni tawaf rukun haji, tawaf ifadah, kan, tawaf rukun umrah, tawaf satu lagi, tawaf wada'. Itu wajib. Tu pun kena ada ayat sembahyang. Pasal tawaf ni dia sama macam sembahyang. At-tawafu biman Nabi sebut at-tawafu bimanzilatis salah illa anna Allah Ta'ala qad ahalla fih an-nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Sembahyang ni sama macam tawaf ni menempati tempat sembahyang, kecuali dalam tawaf dibenarkan kita bercakap dan bersembang. Tapi kalau nak bersembang pun Nabi kata cakap hal elok lah, mana hajat ataupun zikir tak apalah. Walaupun boleh cakap pun, makan pun boleh sambil tawaf. Tapi lebih sebaiknya jagalah adab tawaf tu. Itu yang kedua. Dan ketiganya perkara yang haram dengan sebab tiada ayat sembahyang ni, menyentuh Al-Quran. Ni pun panjang perbahasan ulama. Dan masalah bekas yang diisi Quran lah, apa kulit. Saya dia tempat tulisan saja, tapi diharamkan juga mushaf atau mushaf walaupun pada tempat yang tak ada tulisan Quran. Macam Quran kita buka kat tepi ni kan ada apa? Itu haram sentuh juga. Sentuh Quran. Sentuh tu sama ada sentuh direct ataupun sentuh dengan benda. Kan? Kita sentuh direct, sentuh dengan tangan. Tak sentuh direct, kita ambil handset tu. Tak boleh juga. Suci Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dan jikalau dengan dia ada sebut, dan jikalau royah pada kata tak boleh sentuh tu dengan berlapik sekali pun, kan orang kadang-kadang dia nak abang atau dia jaga Quran, dia tak tahu kata haram apa tu, tak boleh kan. Kalau pun berlapik sekalipun haram juga menyentuhnya, melainkan kecuali yang tak haram sentuh azimat daripada ayat-ayat Quran ataupun dia panggil tamimah. Tamimah dalam bahasa Arab, kalau buka kitab Arab azimat tak ada lah, dia panggil tamimah. Orang Melayu panggil buat azimat kan, buat azimat. Azimat ni kita ambil keberkatan daripada tafaul daripada ayat Quran. Ambil lah mana-mana ayat Quran kan. Macam kita kata orang buat kitchen tu, subhanallazi sakhkhara lana, tu masuklah azimat lah. Hak tu kecuali maka tiada haram menyentuhnya. Hak tu pegang tak apa, tak ada sebenarnya. Dan menanggungnya, masuk menanggung ni bawa bawa buah dalam paket ke, pegang bawa ke kan. Kita tak sentuh tapi kita bawa, tak boleh ke? Buah lambek bawa, tak boleh ke kan, walaupun tak sentuh. Orang limbuh dalam tu, suar tangan kita pun suar galah beg Quran duduk dalam tu, tak boleh ke? Ada cara lain kalau mana tahu tempat atas. Masa kita tengah galah semua, kentut. Tak ambil yang mungkin ada sekedar yang kita buang nak ambil wuduk ke, tinggal kat situ. Dia tak tempat yang tak dicela. Tengok kalau batai tau ni, tengok tempat tinggi sikit kan, sangkut dah tu dah kita dah pegang lah. Tak boleh dah jalan-jalan habis. Boleh tinggal tu ambil ni. Jadilah tentu tak ada tempat kan, dia kosong, lantai kosong kan, nak tak tahu kan, tak bawah haram lah. Bawah pergi tengok tahu nak tempat boleh kita tak tinggi kan. Tengok keadaan.
Dengan syarat yang kata boleh kita sentuh azimat yang ditulis ayat Quran tu, dengan syarat niat oleh orang yang menyuratnya akan berazimat. Sebab tu kena banyak ayat Quran ni bukan nanti sebuah satu huruf haram kan. Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haramun. Barang yang haram oleh banyaknya maka sedikitnya apa haram. Haram kita sentuh sebuah Quran. Satu ayat boleh kot. Satu ayat apa haram sampai tu. Haram minum arak sebotol. Secawan tak apa kot. Semacam. Dia masuk kaedah ma haruma kathiruhu faqaliluhu haramun. Kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Hak kita baca hul lama tu kan. Dalam tu ada. Ini kaedah ni. Ma haruma kathiruhu faqaliluhu haramun. Kalau Quran tu dalam beg baju kan. Tapi kita niat kita nak apa bawa tu beg baju. Sekali ada nombor 4. Dia ada bawah. Dia kena niat orang yang tulis buat tu. Orang yang buat tu lah kitchen tu dia kena niat buat azimat. Kalau dia tak ada niat apa, haram sampai tu. Baik Quran ni bukan nanti kata sebuah. Satu ayat apa haram, satu kalimah apa haram, satu huruf apa haram kalau itu ayat Quran. Kalau kita beli kan, kita tak tahu. Kita nak Tapi kebiasaan dia, kita tak ada niat. Orang buat tu kan, kebiasaan dia niat tu sebagai ambil tafaul berkat dengan ayat Quran lah. Selalunya gitulah kan. Kan ambil pasal dia buat kitchen tu selalunya gitulah kan. Yang tanya, Assalamualaikum Ustaz, kata macam mana hukum sentuh Quran dalam handphone? Handphone dia bukan ada tulisan. Tukar dia punya ni tak ada apa. Kan Quran kan dia net screen kan ada benda. Ni ada ni tulisan. Nak hapus dia mana boleh, dia kena koyak atau membakar atau padam kan. Kalau handphone dia tak masuk. Dia digital. Tak masuk. Tu syarat yang pertama, kena niat orang yang buat azimat tadi ni sebagai azimat. Tu satu. Dan jangan habis sebuah Quran hentam sebuah Quran buat azimat banyak kan. Dia kena ada ayat azimat. Dia kena mengaji khusus ayat-ayat untuk dibuat azimat. Sebab dalam Quran ni dia ada ayat-ayat yang tertentu untuk dibuat azimat. Guna kena mengaji buat azimat Quran. Dia ada satu kitabus silah ataupun kitabus salah wal aid ataupun kitabus silah wal awaid. Dalam tu dia ada tulis bab fadilat Quran. Ayat Quran hak mana yang mana keistimewaan dia digunakan untuk perubatan dan azimat. Nak ngaji ayat-ayat yang kan boleh cabut ambil pi ayat mana pun janji Quran dia ada khusus kan. Macam kita kata nasi dengan bihun dia ada istimewa masing-masing. Makanan juga. Jangan habis sebuah Quran lah. Sebuah Quran tak jadi. Ada orang buat sebuah Quran kan, buat azimat sebuah Quran. Tak boleh juga gantung Quran sebuah tak boleh. Tak ada sembahyang tak boleh. Ada pun tak kala menyuratnya niat untuk dibaca atau itlaq. Apa makna itlaq? Tiada niat apa-apa. Mana dia reti dia pakai min tulis dia kata nak menjual. Kemudian dia ambil buat azimat maka haram menyentuhnya dan menanggung oleh orang yang ada hadas ni. Ada tu orang boleh tiak tu. Dan banyak manusia yang jahil itu salah mereka ambil Quran kecil buat azimat. Nampak? Dan dia ambil Quran kecil, tulis kecil buat azimat. Dan buhlah dalam paket lah apa semua. Bahaya sembahyang betul tak? Buh dalam push bag kan. Buh dalam push bag. Tengok dalam push bag dia ada bahasa nak buat membawa. Kalau semata-mata kita ambil hak dia, kita ambil buah hasil kan. Dia ada ayat-ayat dia tu. Kita ambil sebuah Quran buat azimat. Tak ada ayat sembahyang, haram sama tu. Maka haram menyentuhnya dan menanggungnya, yakni membawanya dengan tiada suci daripada hadas. Dalam keadaan tak suci daripada hadas, apatah lagi hadas besar, lagi berat lah. Hadas kecil pun dah tak boleh dah nak pegang dan membawa dia. Itu yang ketiga. Dan keempatnya daripada 4 perkara yang haram dengan sebab hadas kecil ni,
menanggung, yakni membawa Quran, yakni masuk Quran ni mishaf lah kan, sesuatu yang ditulis Quran atasnya, masuk Quran tu kan. Pasal Quran ni bacaan, mana sesuatu benda yang ditulis ayat Quran atasnya. Di situ jelas nampak. Bukan kata bila sebut Quran kita duk faham Quran ni naskah tu. Dah maksud kata haram sentuh Quran, haram bawa Quran kalau tak ada sembahyang, sesuatu yang ditulis ayat Quran atas dia. Azimat tu satu ya. Yang boleh kita bawa tanpa ada ayat sembahyang dan sentuh. Sebab salah satu dia sebab diniat untuk dibuat azimat. Masalah yang tentang kalender ni bawang kadang letak ayat Quran. Itu salah. Ya, cukup masalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lah tak payah tulis lah bismillah tu. Orang dapat kat kunui tambah-tambah dengar-dengar lepas dah letup tu ya. Ya. Tak nilai dia. Bukan pasal kita tak mau mula dengan bismillah ayat Quran. Kan tulis pula tu fankihu ma tabalakum minan nisa. Dia tulis dekat tu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Oh dia tambah belakang masna wa sulasa wa ruba'. Tulis Quran tu. Tu ni habis lah kan. Bini dia tengok. Hai awal ke kot kan. Masalah tu kan. Tu nak faham masuk Quran tu mishaf. Apa makna mishaf? Sesuatu yang ditulis Quran padanya. Malah sebahagian ulama kata bekas kita khusus untuk Quran tak boleh sentuh. Kan kita buat ro'an khas untuk buku Quran. Ro' tu pun walaupun Quran tak ada situ tak boleh sentuh kata tak sembahyang. Allah mulia sampai tahu tu. Pokok bahas panjang masalah bekas tu. Tengok dalam Furuq Masail Kashful Lisam. Tengok dalam kitab ni pada Sabilai ke Buriyah kalau tak silap ingat saya. Sabilai bahas detail buat sentuh. Bahas panjang. Kan bisa mengaji Buriyah kan. Buriyah. Hal macam tu Ustaz. Rehan kita buh macam-macam. Rehan ni tak macam kalau khusus untuk Quran tak boleh juga. Tapi budak-budak yang rajin guna kan. Lagi budak-budak dia ada bawah sikit. Kalau satu huruf ni Ustaz. Kan? Dikira ayat Quran tu kalau kata contoh macam orang buat iklan kedai ni banner kedai ni. Kadang-kadang dia ada taruh nun kat situ satu. Dia kena kosok dia nun tu nun ayat Quran ke nun huruf Jawi tu dia kata nun Quran nun wal qalami wa ma yasturun ada kan dia panggil harfu muqatta'ah. Halunya lagu tu dikosok. Yang tu okeylah ini macam satu je ujung tiba-tiba ada nun tiba-tiba ada ta. Kena orang hak buat tu apa dia tu. Dia kata tu ambil apa nama harfu muqatta'ah sebab kan dalam Quran ni dia ada huruf muqatta'ah kan, huruf yang sepotong-sepotong kaf ha ya ain sad. Sebagai ulama kata itu tawakuf tak tahu makna apa. Sebagai ulama ada tafsir. Alif maksud apa, lam maksud apa, mim maksud apa. Ibn Abbas tafsir. Jadi kosat lah. Teh kosat lah. Tulis tu dia tu apa dia tu? Dia kata tu lah dalam Quran. Pasang kalau tak ada Ismail. Tu kata sekok tu. Jika satu huruf sekalipun tu dia. Royah dia. Yang kata Quran ni tanti sebuah ke? Tak kira walaupun satu huruf pun. Melainkan kecuali lah. Makna kecuali ni tak jadi haram lah. Kerana darurah. Darurah ni kita terjemah terdesak dan terpaksa. Kan? Kalau tadi terkepik. Mereka semua terkepik. Tak ada makan hak halal pun terkepik lagi. Quran nyata pun kepik lagi. Semua kepik je. Seperti jika ia pergi mengangkat hadas takut terbakar Quran. Itu orang kata ada maslahat lah. Mana ada kemudaratan terdesak. Kalau gagah pergi duk cari ayat sembahyang dulu habis kan retas jatuh ada tulis Quran. Lepas tu
Kita ambil sembahyang lagi, orang dah lalu jijak kat Allah gitu ya. Ambil dulu. Kan. Ni. Wajib yang kita kata, nak pergi aku tak ambil pun sekali orang lain ambil. Berdosa atas kita. Kan. Ada ulama dulu ni amalan. Dia kan ulama orang biasa kan. Orang biasa apa orang dulu lah, alim lah kan. Dia lelah kali dia nak jadi wali besar. Orang tanya macam mana boleh jadi wali besar? Dia kata amalan tak banyak. Cuma aku ni setiap kali aku jumpa ada tulisan nama Allah apa semua, aku akan ambil. Simpan. Tak mau bagi orang jejak. Akan Allah angkat jadi wali Allah gitu. Ni orang memuliakan nama Allah lebih-lebih lagi Quran ni. Ni kecuali lah takut terbakar Quran. Atau takut dipijak oleh orang. Kalau kita kata, kita nampak dah kertas tu kan. Tengok ada tulis ayat Quran. Kawan ni ambil petua apa tahu mana ni. Kan? Pakai ayat Quran. Adalah petua Quran. Apa nama? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu dia lah petua di situ tu. Kan? Tak mahu abang lah petua buat guna kan. Di mana abang ada ayat dah kan. Jadi tengok, wahai kawan ni belajar berubat dah ni. Tengok orang tak ada. Kita tak ada sembahyang. Gagah pergi ambil sembahyang, sekali orang pakai jejak orang tak nampak. Jangan pergi ambil sembahyang. Ambil itu dulu. Baru pergi ambil sembahyang. Takut terbakar ni macam ni. Takut terbakar. Rumah terbakar. Rumah terbakar. Dia duduk pingah-pungah barang. Lepas tu tinggal Quran. Sat-sat pergi ambil sembahyang lu. Hangus Quran. Ni kalau macam Quran lama yang rosak-rosak apa semua tu macam tu kita nak lupakan bakar. Betul dia kosaknya. Bakar. Untuk lupuskan Quran. Untuk lupuskan. Semata-mata bakar tak apa dah. Tapi lebih tapi dia banyak keping payah. Yang kita simpan takut jatuh cicir. Bakar, himpun debu jangan dicampur hal ni. Terbakar dia saja. Lepas tu dalam kitab Sabilal Muhtadin bersebut kita ambil debu dia tu sama ada boleh dah semata-mata bakar. Kita tunyuh-tunyuh kecil tak ada tulisan lah kan, tak nampak dah. Itu dah lepas dah. Tapi sunat kita ambil debu tu pituk dalam sungai ataupun kita tanam. Lebih baik dalam sungai. Tanam kau onji dak apa dalam sungai dia pi Allah pi gitu Takkan orang nak lintas sungai gitu ke. Sunat tu orang tua-tua duluan bakar. Kalau masjid lama-lama kan, bila buat masjid Quran lama-lama tu banyak. Nak baca perut wallahi Quran lama-lama. Pun buah dalam tung. Kalau dulu ni belah sini lah. Sana pun lebih kurang kan, kata minyak gas batung tu kan. Tapi minyak nyok dulu kan. Tek. Mana ada paket lagi. Ketek. Buat botol ya. Buang tin tu. Kepala dia tu atas. Bakar langsung. Bakar. Habis tu. Buah dalam masjid. Pituk dalam lup. Tu paling cermat sekali lah. Buat gitu. Debu dia pun tak boleh buang atas tu. Tak boleh. Tapi ulama kata boleh dah. Kalau takat kita bakar tu tak apa dah. Ulama kata sunat kita tok layak ataupun kita tanam. Kan pasal asal daripada kertas yang ditulis Quran. Kemuliaan dia tu ada lagi. Sang Quran. Habis. Tu masalah tu. Maka tiada haram ia menanggung, yakni membawakan dia akan Quran, bawa pergi letak di tempat yang aman. Makna tempat aman ni tempat selamat lah. Selamat daripada terbakar dan selamat daripada dipijak orang. Dan lagi tiada haram menanggungkan serta mata benda. Apa-apa benda lah. Dan yang dinamakan benda. Walaupun benda tu kecil. Kan? Lebih kecil daripada Quran sekalipun. Nama kata benda, maka boleh kita bawa. Kan? Tapi ada syarat dia. Apa syaratnya? Tengok. Dan lagi tiada haram menanggung, yakni membawa Quran serta mata benda, serta apa-apa benda lah. Jika diqasad menanggung mata benda. Tapi syarat dia kalau kita niat bawa benda tu, buh Quran sekali dalam tu, buh sekali-sekali dengan benda lain, kain baju kita apa kan, kita niat untuk bawa kain baju tu satu. Atau qasad menanggung Quran serta mata benda, boleh niat serta ataupun niat lain daripada tu. Atau itlaq. Apa itlaq? Tak niat apa-apa, tapi syarat kena bawa benda.
Dan haram menanggungnya jika dia qasad menanggung Quran jua. Mana dia niat bawa Quran saja walaupun buat benar sekali dalam tu. Tu salah sebab dia meniat Quran saja. Kalau dia niat serta benar tak apa. Dan tiada haram menanggung Quran serta tafsirnya. Tu kalau kita buat Quran tafsir. Quran tafsir. Tapi syarat Quran tafsir hak mana tak haram kita bawa. Tak ada ayat sembahyang tu. Dengan syarat lebih huruf tafsir daripada huruf Quran. Macam kita bawa, ulama kata bawa tafsir Jalalain tanpa kita bawa syarah dia lah, hasyiah Sawi tu. Kita bawa Jalalain saja pun ulama bilang dulu ni. Dengan ayat Quran, huruf Quran, hak mana lebih banyak? Banyak tafsir lagi. Bila banyak tafsir lagi, boleh kita bawa tafsir itu tanpa ada ayat sembahyang. Macam lah ni tafsir apa? Pimpinan Rahman, tafsir Nurul Ihsan. Tu memang banyak link Quran lah kan. Tafsir dia tu banyak dalam tu. Tu kita pegang tafsir, tak ada ayat sembahyang pun tak apa tu. Sebab ayat tafsir dia tu ataupun huruf dia lebih banyak daripada Quran. Tu dia kata syarat huruf tafsir lebih banyak daripada Quran. Banyak tu dengan yakin. Yakin kita kena bilang lah. Tapi kalau kita buka daripada awal memang ayat Quran 2-3 hak lin syarah banyak tu tak bilang tak apa dah kan. Tapi kita tengok lebih kurang nak imbang. Tu yang ulama bilang tafsir Jalalain tu. Ulama bilang. Saya tak ingat dah pasal lebih berapa tak lebih tak banyak tafsir Jalalain. Taklah sampai bilangan 700. Ni lebih sikit dah. Telefon tak masuk. Telefon tak masuk. Tapi masuk tanah pun. Masuk tanah pun kalau ada application Quran. Dia keluar tak ada. Dia memang zahir. Tapi kalau duk bawa tulis Quran masuk pergi gitu tak boleh lah. Saja. Tu cari pasal tu. Kalau macam kitab-kitab kan. Kitab Quran tak banyak. Kalau kitab kan ada setengah tu ayat Quran badan. Selalunya kitab tak banyak. Ayat Quran ni tak dia punya huraian tu lebih banyak. Dalil tu ya. Dia dalil tu ya. Tu selesai. Pasal selain Quran tu banyak. Hadis tak apa. Hadis tentu tak apa. Dia tak sama darjat macam Quran. Tapi lebih baiklah sunat ambil sembahyang. Tak wajib. Hadis tak apa. Hadis sunat ambil sembahyang. Kitab-kitab syarak semua sunat ambil sembahyang. Tak nahu sunat ambil. Arud pun sunat ambil. Palak pun sunat ambil. Dan tiada ditegah, yakni tiada wajib ditegah kanak-kanak yang mumayyiz. Tak wajib kita pergi tegah dah. Awak kanak apa-apa yang berhadas besar atau berhadas kecil. Hadas kecil ni kita tak muskil. Ada ke budak-budak hadas besar? Dia nama pun budak-budak. Bawah 9 tahun tapi hadas besar. Awak dia nak apa? Dia keluar mani dia serupa kencing. Mimpi dia tak muktabar. Tu lagu mana budak-budak dah besar. Mak kata seperti mana dia mewati ataupun diwati. Dia budak-budak kan. Umur baru 6 tahun tapi dah boleh wati. Habis lalunya 9 tahun lah. Sebab Nabi wati Sayyidatina Aisyah 9 tahun. Budak-budak kan balik ni. Wati tak apa. Kan. Kena mandi tak? Kena mandi lah. Sebab dia ada besar kan? Bukan sebab dia keluar mani, dengan sebab dia diwati ataupun dia mewati kan? Dia suami nikah kecil pak dia pergi menikah lah. Boleh? Pak menikah anak tu pak yang akad boleh. Pandai budak-budak lah pun tu hadas besar. Kalau dia adalah hadas besar sekalipun dia buat Quran, kita tak wajib larang kan. Tak wajib larang. Biar pergi kat dia kan. Tak wajib. Kalau kita suruh macam anak kita biar mayang. Kita baca-baca kita kentut. Kita suruh anak kita ambil tok atas. Ni lah belum balik. Tak apa. Pasal budak-budak ni dia tak apa ni sangat, tak ditegah kan. Mana boleh. Kita pegang-pegang baca Quran duduk atas tu tak kentut. Bang cik main ambil sat. Ya batai kat sembahyang. Boleh kan. Apa dengan dia bawa. Kita nak ambil boleh. Yang pasal duduk atas kita dah kan. Kita ambil tak.
Atau menanggung Quran kerana mengaji atau menderasnya. Budak-budak kalau diliwat pun sama pun macam di waktu juga. Sama. Saya liwat pun wajib mandi wajib lah. Jadi hadaf sangat. Jadi budak-budak bawa Quran ni untuk apa? Untuk mengaji dan menderah. Apa makna menderah? Tanya orang Kuala Lumpur. Nak baca guna menderas. Baru nak kata mengulang bagi lancar. Pelancak. Pelancak kalau bahasa ni melancarkan bacaan lah kan. Bahasa Kedah hampir menderah. Menderah untuk nak dengar. Orang Kedah ni senang lah menderah kan. Menderah ni melancarkan bacaan. Menderah kat dia dulu. Dia lah. Saya nak ubah. Kalau saya menderah tahun ni lah. Aku nak ubah lagi ustazah yang hingat pula. Menderah tahun ni lah. Tapi kata ya, jarang dengar budak-budak tu baca. Ajak orang senang, ajak anak ni dia kena telan. Cekit 3 kali dah ni. Ulang 3 kali dah. Bayar. Ajak orang senang. Kita tak marah. Ajak anak. Kata lagi lagu tu. Sekali lagi. Tak boleh. Kena bagi orang. Habis itu. Kemudian kata dan keduanya hadas pertengahan. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung nanti. Hadas yang kurang daripada hadas yang banyak. Tapi lebih daripada hadas sedikit. Sebab tu dia nama pertengahan. Dia dalam 3-3 tu dia duduk tengah. Tengah pasal apa? Pasal dia lebih sedikit daripada had banyak dan lebih banyak daripada yang paling sedikit. Daripada hadas pertengahan. Berapa? 6. Ini kenapa ya? 4, 6, 11 ni semua kena ingat ni. Wallahu a'lam.